Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema indahnya warisan kita. Tajuk ikutlah resmi padi. Standard pembelajaran 5.2.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat menjelaskan dan menggunakan 8 kata majmuk dalam ayat mengikut konteks dengan betul. 2. Mencatat 8 kata majmuk dalam ayat daripada sebuah kisah ikutlah resmi padi dalam bentuk peta dakap. Kriteria kejayaan, murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 8 kata majmuk dalam ayat mengikut konteks dengan betul dan mencatat 8 kata majmuk dalam ayat daripada sebuah kisah ikutlah resmi padi dalam bentuk peta dakap. Okey anak-anak, mungkin kamu pernah tolong datuk dan nenek kamu ataupun ayah ataupun ibu kamu pergi ke bendang. Semai biji benih padi. Pernah tak? Cikgu rasa mungkin ada di kalangan kamu yang memang mak ayah dia memiliki sawah bendang ni. Mungkin ada kan? Okey anak-anak, kamu tahu tak sebenarnya nasi yang kita makan tu berasal daripada padi. Kan? Kalau kamu cakap, cikgu, tak tahulah cikgu. Tu dia, tak tahu. Okey, mari kita tengok. Okey anak-anak, macam mana beras ini terjadi? Okey, kita tengok ya. Okey, sawah dibajak. Okey, cuba tengok. Dulu guna kerbau lah. Sekarang ni kita dah ada mesin kan. Kalau zaman dulu kita guna tenaga haiwan lah. Macam kerbau kan. Sekarang kita nak bajak tanah dah moden, dah guna mesin kan. Okey, kemudian padi ditanam. Okey, kemudian padi mula berbiji. Kamu nampak tak biji-biji dia dah mula keluar? Okey, 100 harilah, hari yang ke-100. Kemudian padi dipanen ni maksud dia bila padi ni dah penuh. Kamu nampak dah penuh macam ni dah. Hari yang ke-120 dah penuh dah padi ni macam ni. Kemudian padi diambil dari sawah lah. Anak-anak, dulu padi diambil daripada sawah ni kita guna tenaga manusia lah kan. Ramai-ramai pergi ambil padi kan. Tapi sekarang kita dah ada mesin padi kan. Lepas tu buat apa? Masukkan ke atas lori. Kemudian hantarlah ke kilang. Betul kan? Sekarang hantar ke kilang lah. Kemudian diproses lah. Bila diproses jadilah beras kan. Bila dah siap jadi beras, hantarlah ke kilang-kilang lah, ke kilang-kilang beras kan. Maka kita pun beli. Jadilah kemudian bila kita beli beras, kemudian kita masak, maka jadilah nasi. Yang kita makan tu sebenarnya adalah daripada padi. Kan. Cuba kamu tengok kalau kita ada bendang untung kan, berbaktilah kepada tanah. Okey anak-anak, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita tengok dulu. Okey, mari kita memahami dan kita nak tengok kata majmuk lah. Kita tengok cikgu bagi contoh ya anak-anak. Okey, ada kata majmuk khusus, istilah khusus. Ada kata majmuk rangkai kata bebas. Dan ada kata majmuk kiasan. Anak-anak ni cikgu bagi contoh je dulu. Cikgu ulang balik saja ya anak-anak. Okey, cuba kita tengok contoh istilah khusus. Okey, seperti segitiga, cari gali, batu kapur dan hak milik lah. Banyak lagi lah sebenarnya ni. Okey, contoh rangkai kata bebas macam gambar raja, alat tulis, lampu suluh, cermin mata. Okey, ada lagi ya sebenarnya. Okey, ni contoh ya anak-anak. Manakala kata majmuk kiasan seperti kaki ayam, duit kopi, bulan madu, berat hati,
Cikgu, kiasan ni macam simpulan bahasa lah. Ya, betul. Okey anak-anak. Anak-anak, kalau kamu tengok kata majmuk ni ada dua perkataan. Betul tak? Dua perkataan yang membawa satu maksud. Ya anak-anak. Dan dieja jarak. Kalau kamu tengoklah istilah khusus ni pun ada dua perkataan tapi dieja jarak. Semua dieja jarak. Okey? Dieja jarak. Tetapi membawa satu maksud. Macam cermin mata. Cermin mata. Dia membawa satu maksud. Kan? Okey anak-anak. Mari kita tengok pula apa itu kata majmuk mantap. Okey anak-anak. Anak-anak, kata majmuk mantap ni dia memang dah termaktub dah. Dia memang ada 15 kata majmuk mantap. Tetapi kata majmuk mantap ni tak dieja beransingan tau. Dia tak eja jarak. Dia tak jarak-jarak macam segitiga, cari gali ni dia eja jarak. Nampak tak ni? Ada jarak kan? Tidak. Kata majmuk tidak dieja rapat. Okey, dieja rapat. Antara contoh dia, antara bangsa, sukarela, jawatan kuasa, kerjasama, olahraga, setiausaha, bumi putra, tanda tangan, warga negara, matahari, beritahu, suruhanjaya, kaki tangan, pesuruhjaya dan tanggungjawab. Anak-anak ada berapa semua kata majmuk mantap? Ada 15. Okey, kata majmuk mantap perlu dieja rapat. Jangan jarak ya. Jarak kata majmuk yang jarak ini saja yang jarak. Tetapi kata majmuk mantap wajib dieja rapat. Ya anak-anak? Okey anak-anak, seterusnya kamu boleh buka buku teks, buka muka surat 114. Okey, muka surat 114. Sekarang kamu boleh tengok tajuk kita hari ini adalah ikutlah resmi padi. Ikutlah resmi padi. Cikgu nak tanya dulu, apa maksud ikutlah resmi padi ni? Apa maksud dia? Ikutlah resmi padi. Kita selalu dengar orang cakap ikutlah resmi padi. Tapi apa maksud ikutlah resmi padi tu? Apa maksud ikut resmi padi? Okey anak-anak, ikut resmi padi. Semakin tunduk, semakin berisi. Maksud dia anak-anak, semakin kita berilmu, semakin tinggi pangkat kita, semakinlah kita merendah diri. Jangan kita sombong. Kita jangan sombong. Selagi kita lagi kita naik pangkat, lagi kita banyak ilmu, kita kena merendah diri. Jangan terlalu sombong. Macam padi tadilah, kita cuba tengok. Dia mula-mula dia sikit kan. Okey, dia biasa saja. Tapi bila dia semakin keluar banyak biji padi tu semakin menunduk. Padahal dia banyak berjasa tu, padi tu. Betul tak? Kan? Tetapi dia makin menunduk dan menunduk. Ya anak-anak, jadi maksud ikutlah resmi padi, semakin tunduk, semakin berisi, bermaksud orang yang semakin kita berilmu, semakin tinggi pangkat, kita perlu merendah diri dan jangan sombong. Okey anak-anak, mari kita baca cerita ni. Okey Nama serunai sangat terkenal. Dia memiliki suara yang sungguh merdu. Serunai. Serunai ni suara dia merdu. Okey, dia menyanyilah. La 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 la. Okey, kemudian kawan dia cakap, suaramu seperti serunai. Kat tempat kamu kosong kan dekat sini. Betul anak-anak? Kosong kan? Okey. Suaramu seperti tempat kosong. Serunai. Okey, kemudian serunai sering sahaja dipuji dan disanjung. Lama kelamaan dia tempat kosong. Dalam buku kamu tempat kosong. Betul anak-anak? Okey. Mari kita tengok serunai cakap apa.
Kamu tidak layak, tempat kosong, denganku seruling. Suaramu tidak semerdu suaraku. Okey. Seterusnya. Pertandingan bersyair akan diadakan tidak lama lagi. Serunai dan seruling berjaya dalam sesi tempat kosong yang diadakan. Mereka bertanding pada peringkat akhir. Okey, cuba kita tengok serunai kata apa. Sahaja kamu bertanding, seruling, kamu pasti akan tewas. Seruling sedikit pun tidak, tempat kosong. Dia, tempat kosong. Setiap hari seruling berlatih bersyair. Dia mendapat tempat kosong daripada rakan-rakannya. Okey, sekarang mari kita tengok jawapan. Kita nak tengok kata majmuk yang betul lah. Kita nak masukkan kata majmuk yang bersesuaian lah. Okey, kita tengok ya. Ni kisah antara serunai dan seruling. Serunai ni dia sangat terkenal kerana memiliki suara yang sungguh merdu. Okey, kita tengok serunai. Okey, ni serunai lah ni dia menyanyi. La 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 la. Kan serunai menyanyi ni. Suara dia sedap. Okey, cuba tengok kawan serunai kata apa. Suaramu seperti buluh perindu serunai. Buluh perindu serunai. Sedaplah. Kan? Macam buluh perindu suara dia sedaplah dia puji. Okey, kemudian serunai sering sahaja dipuji dan disanjung. Lama kelamaan dia bangga diri. Apa maksud bangga diri ni? Sombonglah. Kan? Serunai ni dia sombonglah sebab kawan-kawan semua puji dia. Cakap kata suara dia sedap. Suara dia merdu. Maka serunai pun jadi sombong. Bangga diri. Okey, kita tengok serunai kata apa. Kamu tidak layak berpadu suara denganku seruling. Suaramu tidak semerdu suaraku. Sombongnya serunai ni. Dia kata dekat seruling. Kan dia cakap seruling tak layak nak berpadu suara. Maksud dia nak lawan lah. Nak lawan suara ni dengan serunai. Sebab serunai kata suara serunai lebih merdu daripada seruling. Okey, kita tengok seterusnya. Pertandingan bersyair akan diadakan tidak lama lagi. Serunai dan seruling berjaya dalam sesi uji bakat. Uji bakat ya yang diadakan. Mereka akan bertanding pada peringkat akhir. Okey, masuklah pergi uji bakat. Okey, siapa yang uji bakat ni? Serunai dan seruling. Serunai dan seruling ni berjaya dalam sesi uji bakat. Okey, jadi mereka akan bertanding pada peringkat akhir. Okey, kita tengok serunai cakap apa. Buang masa sahaja kamu bertanding, seruling. Kamu pasti akan tewas. Serunai kata dekat seruling. Buang masa je kamu masuk bertanding ni. Pasti akan tewas. Sebab apa? Sebab serunai yakin suara dia jauh lebih merdu daripada seruling. Okey, kita tengok. Seruling sedikit pun tidak patah semangat. Maksud patah semangat ni apa? Dia tidak putus asa lah. Dia bersemangat waja. Dia lagi kuat semangat. Dia bersemangat waja setiap hari. Seruling berlatih bersyair. Dia mendapat tunjuk ajar daripada
rakannya. Okey, tapi seruling ni dia ada semangat yang kuat. Walaupun serunai kata macam-macam dekat seruling ni tak pernah rasa putus asa. Tetapi dia makin rasa bersemangat. Setiap hari seruling ni berlatih bersyair. Seruling ni dia mendapat tunjuk ajar daripada rakan-rakan dia lah. Kan daripada rakan-rakannya. Jadi dia pun setiap hari dia berlatih bersyair. Okey. Apabila tiba hari pertandingan, seruling dan serunai pun mengadakan persembahan. Persembahan seruling cukup luar biasa. Para juri amat berpuas hati. Pada hari pertandingan, seruling dan serunai pun buatlah persembahan. Tetapi persembahan seruling tu cukup luar biasa. Sedap ah. Kiranya para juri pun amat berpuas hati. Okey. Sukacita diumumkan keputusan pertandingan nyanyian oleh para juri. Wajah serunai kelihatan merah muka kerana merasa malu dikalahkan oleh seruling. Oleh itu, seruling layak mewakili negaranya ke peringkat antarabangsa. Okey. Lepas tu, diumumkanlah keputusan pertandingan kan. Kemudian wajah serunai ni kelihatan merah ni. Dia malu lah. Dia malu sebab dikalahkan oleh seruling. Kan serunai ni selalu dipuji oleh rakan-rakan dia. Kata suara serunai ni sedap, merdu. Kemudian serunai tu kan sombong. Dia kan cakap seruling tak layak bertanding syair tu kan. Tetapi waktu diumumkan keputusan, seruling ni dapat johan. Dan seruling ni dapat mengalahkan serunai. Jadi serunai pun rasa malu. Okey. Oleh itu, seruling layak mewakili negaranya ke peringkat antarabangsa. Okey, kita tengok. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun saya bergelar juara, saya tidak akan meninggi diri. Saya akan sentiasa mengikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Tengok tak sombong kan? Dia tak sombong pun. Seruling ni. Seruling ucap terima kasih. Kerana dia ucap terima kasihlah kepada semua pihak yang terlibat. Lepas tu seruling ni pun cakap walaupun dia bergelar juara, dia tidak akan sombong dan meninggi diri. Sebab dia akan sentiasa ikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Okey anak-anak, seterusnya aktiviti kamu adalah mencatat 8 kata majmuk yang sesuai bagi melengkapkan ayat dalam peta dakap. Tulis dalam buku tata bahasa. Anak-anak, cikgu nak kamu buat peta dakap macam ni, kotak macam ni ya. Okey, kita tengok. Ikutlah resmi padi. Yang pertama, seruling tidak tempat kosong walaupun dihina oleh serunai. 2. Seruling dan serunai berjaya dalam pertandingan bersyair. Seruling layak bertanding ke peringkat kerana dia mendapat johan. Para juri berasa kagum mendengar suara seruling yang amat. Serunai amat kerana dipuji oleh rakan-rakannya. Seruling dan serunai di peringkat akhir dalam pertandingan nyanyian itu. Seruling amat setelah membuat persembahan syair di hadapan juri.
Tempat kosong serunai mengalir di pipinya kerana tewas dalam pertandingan itu. Okey anak-anak, jawapan duk kat mana? Kat sini. Cikgu dah bagi dah jawapan. Kamu boleh pilih dan masukkan jawapan yang betul lah ya anak-anak. Okey, buat dalam buku mana? Buat dalam buku tata bahasa. Cikgu nak kamu buat dalam bentuk peta dakap ni lah. Sebiji buat macam ni ya anak-anak. Okey anak-anak, jadi hari ini kamu belajar mengenai ikutlah resmi padi makin berisi semakin menunduk yang membawa maksud selagi kita berilmu, selagi kita naik pangkat, selagi kita berjaya, kita jangan sentiasa sombong tetapi kita perlulah sentiasa merendah diri anak-anak. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat faham cerita yang kita baca hari ini, yang kita belajar hari ini. Anak-anak, cikgu harap kamu dapat siapkan latihan cikgu. Okey, setelah siap latihan cikgu, tangkap layar latihan kamu dan hantarlah kepada cikgu. Okey anak-anak, jadi cikgu rasa sampai di situ sahaja dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.